Selamat pagi semua. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar kamu, cikgu akan sambung untuk unit 5 iaitu kita ada 5 lagi. Okey, Datuk Bahaman dan seterusnya. Okey, sebelum ini cikgu dah beritahu kat kamu yang cikgu akan buat dalam masa 2 minggu yang lepas kan. Tapi cikgu terlampau sibuk, jadi cikgu ada kelas. Jadi minggu ini sahaja yang cikgu sempat untuk beri kepada kamu. Jadi kita sambung unit 5. Kita habiskan unit 5 pada hari ini. Okey, slide seterusnya kita tengok. Okey, ini Datuk Bahaman. Awak boleh tengok muka Datuk Bahaman. Mungkin dalam peperiksaan akan ada muka dia juga. Jadi saya nak awak ingat muka dia. Ini Datuk Bahaman. Jadi ingat juga Datuk Bahaman ini dia untuk negeri Pahang. Okey, Pahang State. Negeri Pahang. Ini bendera negeri Pahang. Okey. Jadi biodata dia, nama sebenar dia Abdul Rahman bin Imam Noor. Okey, Abdul Rahman bin Imam Noor. Kenali sebagai Datuk Bahaman orang kaya Semantan. Okey. Known as Datuk Bahaman orang kaya means orang kaya rich people lah. Okay, rich people at Semantan. Okay, so ini biodata dia. Okay, next. Okay, so macam sebelum ini kita dah belajarkan ada tokoh-tokoh lain. Jadi dia ada sebab penentangan dan juga yang penentangan dia sendiri. Okay, iaitu untuk ini dia ada sebab 1 dan sebab 2. Okay, sebab 1 dia kerana dia dilucutkan gelaran sebagai pembesar serta kehilangan hak memungut cukai. Jadi sebab itulah Datuk Bahaman dia tidak berpuas hati dengan British, jadi dia melawan British. Okay, kerana dia dilucutkan gelaran as a minister dan dia kehilangan hak memungut cukai. Okay, taxes. Okay, so sebab kedua, menentang pembinaan balai polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Okay, so British ini dia akan membina balai polis di Lubuk Terua. Jadi Datuk Bahaman dia tidak berpuas hati. Lalu dia melawan balik. Okey, kerana apa dia tidak berpuas hati? Kerana mereka hendak membina balai polis ini di kawasannya. Okey, dekat his area. Okey, that's why dia tak berpuas hati. Okey, seterusnya peristiwa penentangan. Okey. Peristiwa pertama, Datuk Bahaman mengetuai serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terua pada tahun 1891. Okey, jadi Datuk Bahaman dia jadi ketua dalam serangan. Okey, the attack terhadap British. Jadi dia berjaya. Okey, menawan Lubuk Terua. Lubuk Terua ni the name of places Okey, pada tahun 1891. Dan peristiwa kedua, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan pada tahun 1892. Okey. Next, jadi pula British kalah juga dengan Datuk Bahaman di Semantan pula. Yang ini yang pertama dekat Lubuk Terua. Okey. Yang kedua dekat Semantan. So British kalah lagi dengan Datuk Bahaman. And then peristiwa 3. Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai pada tahun 1894. Okey, jadi Datuk Bahaman menang lagi. Okey, iaitu dia kuasai. Okey, dia dapat Kuala Tembeling dengan Jeram Ampai. Okey, so peristiwa yang keempat. Datuk Bahaman berundur ke Kelantan. Okay, setelah British menawan semula Jeram Ampai pada tahun 1895. Okey, jadi untuk peristiwa yang keempat, Datuk Bahaman kalah. Jadi dia pergi ke Kelantan. Okey, dia tak duduk dekat Pahang dah. Okey, sebab apa? British dah ambil balik Jeram Ampai tu daripada dia. So, as you can see here,
Datuk Bahaman dapat jeram ampai kan? Jadi British ambil jeram ampai daripada dia. Jadi Datuk Bahaman tak nak bergaduh, dia tak nak lawan, jadi dia pergi ke Kelantan. Okay, so this one is for Datuk Bahaman. Next, kita tengok Mat Saleh. Okay, so ini muka Mat Saleh. Okay, saya nak awak ingat muka-muka mereka. Jadi, kita tak tahu. Mungkin dia bentuk soalan. Dia just bagi muka and then dia suruh awak sesuaikan. Okay, muka ini siapa? Muka ini siapa? Jadi, kalau awak ingat muka tak ada masalah. Sebab itulah saya suruh awak ingat muka. Okay? Ingat muka mereka. Jadi, ini Mat Saleh. So, Mat Saleh ini di negeri Sabah. Okay, ini Sabah flag. Negeri Sabah. Jadi awak tengok di sini dulu. Ya, data dia. Nama sebenar Datu Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Okay, dilahirkan di Inanam, Sabah. Okay, so ingat. Mat Saleh di Inanam, Sabah. Okay, dia berketurunan Bajau dan Suluk. Okay, Bajau dan Suluk. Okay, jadi awak kena ingat Mat Saleh dekat Inanam, Sabah. Sebab ada lagi satu juang yang di negeri Sabah juga. Jadi that's why lah awak kena bezakan yang mana satu. Jadi saya nak awak ingat Mat Saleh di Inanam. Inanam, Sabah. Okay, nama dia Datu Paduka Muhammad Saleh. So as you can see here, got the name of Saleh also, right? So when you see the word of Saleh, so of course the Mat Saleh. Okay, kita tengok sebab penentangannya, iaitu sebab yang pertama, Mat Saleh menentang SBUB. Okay, semua dah tahu kan SBUB itu apa? Syarikat Borneo Utara. Utara apa? British. Okay, Syarikat Borneo Utara British. Okay, so SBUB, cikgu dah kata dah sebelum ni, kalau SBUB je, put that in your mind, SBUB dekat Sabah. Okay, so SBUB, jadi Mat Saleh menentang SBUB kerana SBUB tidak mengiktiraf beliau sebagai pemerintah sandakan menggatal Inanam dan Pulau Gaya. So dekat sini ada 4 nama tempat. Jadi Mat Saleh sangat marah dengan SBUB. Okay, sebab SBUB tak buat dia jadi ketua. Pemerintah is ketua. Okay. Tak jadikan dia ketua dekat sandakan menggatal Inanam dan Pulau Gaya. Sebab itulah Mat Saleh nak lawan dengan British. Okay. So sebab yang kedua, SBUB mengambil alih hak memungut cukai dan memperkenalkan peraturan baharu yang membebankan rakyat. Okay. Jadi, sebelum SBUB datang ke Sabah, okay, of course, Mat Saleh dan rakan-rakannya, mereka ada hak untuk memungut cukai, okay, the taxes, okay, they have the right to take the taxes from people. Tapi after SBUB datang, okay, so SBUB rampas, take the right, and then they yang pungut the cukai. Okay, so dan memperkenalkan, okay, mereka memperkenalkan peraturan baru, okay, the new law, okay, to the rakyat. That's why lah, Mat Saleh sangat marah dengan British, okay. So, kita tengok. Okay, peristiwa penentangan. Okay, peristiwa yang pertama, iaitu Mat Saleh dan pengikut-pengikutnya menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya pada tahun 1897. Okay, jadi the first step is Mat Saleh and pengikut-pengikutnya maybe his friends, okay, attack the kubu SBUB at Pulau Gaya. Okay, they attack first and then after that, the peristiwa kedua, Mat Saleh mendirikan kubu lebih kukuh
di Tambunan setelah kubunya di Ranau dimusnahkan oleh SBUB. Okay, so Mak Saleh, cikgu dah kata dekat awak kubu tu apa? Kubu tu is like a home, which is you stay at the places, okay, and then you feel safe. Okay, so Mak Saleh buat kubu yang lebih kukuh, yang lebih kuat lah. Okay, tak susah kalau ada orang attack, okay, tak susah. That kubu untuk musnah, destroy. Okay, so dia mendirikan kubu yang lebih kukuh di Tambunan. Okay, Tambunan, the name of place. Setelah kubunya, okay, satu lagi kubu dia dekat Ranau, dia dah destroy. Jadi, dekat mana lagi Mak Saleh nak tinggal? Of course, dia kena buat kubu yang baru. Tapi dia buat kubu yang lebih kuat lah. Okay. So, seterusnya peristiwa yang ketiga, SBUB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan Mak Saleh mati pada tahun 1900. Okay, so SBUB pun marahlah dengan Mak Saleh. Jadi SBUB buat serangan. Okay, big attack. Okay, mereka buat serangan yang besar-besaran, okay, dan menyebabkan dan terus disebabkan serangan itu terus Mak Saleh mati. Okay, so peristiwa yang keempat, Mak Sato meneruskan perjuangan Mak Saleh yang berpusat di Kampung Kapayan Lama Tambunan. Okay, so after Mak Saleh die, okay, Mak Sato yang continue. Okay, continue the perjuangan. Okay, so next kita tengok. Okay, antonym. Okay, ya awak tengok ini muka antonym. Okay, antonym ini juga di negeri Sabah. Jadi awak kena ingat ada dua pejuang iaitu yang di negeri Sabah. And the first one is Mak Saleh. Second one is Antom. Okay, but you can differentiate between these two lah. Okay, so you can see here. Okay, this one is the name. The real name is Ontoros bin Buyusan. Okay, Ontoros bin Buyusan, iaitu dilahirkan di Silar Pidikit Salangit, Hulu Sungai Tahul, Pensiangan, Sabah pada tahun 1873. Okay, jadi awak cuma ingat Pensiangan. Okay, Pensiangan, Sabah. Okay, so you look here untuk Mak Saleh. You see Mat Saleh, Inanam Sabah. Okay, Inanam Sabah. And then we got lagi Sandakan, Menggatal, Pulau Gaya. Okay, just remember the name of the places and then you can differentiate lah. Okay, so for antonym only for pensiangan. So, jangan ingat pensiangan saja tapi dekat atas ni you have to ingat also lah. Silar Penikit Salangit, Hulu Sungai Tahul. Okey, ini awak kena ingat juga. Okey, pada tahun 1873. Okey, so ini antonym. Nama dia Ontoros. Okey. So sebab penentangan, okey kita tengok sebab yang pertama, kaum Murud dijadikan buruh paksa oleh SBUB untuk membina jalan. Okey. So, letak dalam kepala awak. Okay, for antonym ialah untuk kaum Murud. Okay, so awak kaum India, awak kaum Cina, kaum Melayu. So, kaum Murud ini macam kita juga ada kaum Cina, kaum India sama saja. Tapi mereka kaum Murud. Okay, jadi awak ingat untuk antonym Murud. Antonym je Murud. Okay, so antonym ni dia marah. Sebab apa? Kaum Murud ni dijadikan sebagai buruh paksa. Okey, buruh paksa oleh SBUB untuk membina jalan. Okey, sebab itulah antonym marah dengan SBUB ni. Okey, sebab yang kedua, tindakan SBUB menceroboh kawasan hutan tanpa menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk tempatan
yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. Jadi antonom ini marah dengan SBUB kerana SBUB telah masuk ke dalam kawasan hutan, forest area tanpa menghiraukan adat dan kepercayaan. Tanpa mereka kisah pasal the adat, the kepercayaan, the belief of the penduduk tempatan, the belief of the citizen yang mereka anggap akan mengganggu roh nenek moyang mereka. Pasal roh ni semua cikgu dah ajar dah. Roh is the spirit, right? Jadi mereka macam tak respect lah. So SBUB ni kan penjajah, jadi sepatutnya mereka ni negeri Sabah tu bukannya mereka punya. Jadi mereka just datang and then mereka just nak rampas je negeri tu. Jadi sepatutnya mereka tu kena respect lah, kena hormat lah dengan kita sebab yang tu kita punya kan. Jadi sepatutnya mereka kena hormat. Mereka kena ikut. Yang ni kita believe. Jadi mereka kena, orang kata apa, kalau tak ikut pun tak apalah. At least hormat lah. At least respect, So that's why lah Antonom sangat marah dengan SBUB ni. So sebab yang ketiga, SBUB memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. So SBUB memperkenalkan taxes yang baru. Tax yang baru yang membebankan rakyat. And then sebab yang keempat, SBUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. So SBUB they dah act like Sabah tu is theirs. So that's why lah, bila mereka dah anggap tanah tu mereka punya, jadi mereka dah halang. Mereka dah halang orang yang asalnya negeri Sabah tu nak buka tanah, want to take the land and for the pertanian, and then mereka tak bagi the permission. Jadi tengok dekat sebab itulah Antonom sangat marah kerana SBUB sesuka hati dia je nak buat benda yang bukannya milik mereka. Jadi kita tengok peristiwa penentangan. Peristiwa yang pertama, Antonom membina kubu di tempat lahirnya dan mengetuai pahlawan Murut untuk menentang SBUB. So tempat lahirnya tadi dekat Pensiangan, right? So dia membina kubu di tempat lahirnya dan mengetuai, menjadi ketua kepada kaum Murut. Untuk menentang, to attack the SBUB. So the peristiwa yang kedua, Antonom melancarkan serang hendap dengan menggunakan tombak, pedang dan sumpit terhadap SBUB di Pensiangan serta membina kubu pada tahun 1915. Serang hendap. Melancarkan serang hendap. Jadi serang hendap tu macam you sorok-sorok and you attack orang tu. You macam you main sorok-sorok, right? You macam you hide and seek, and then you sorok-sorok and then terus you attack the people. So they attack SBUB by using tombak, pedang and sumpit. So cikgu nak awak cari this tombak, pedang and sumpit. I want you to look the picture lah. How these three things looks like. So mereka Antonom menggunakan tombak, pedang dan sumpit untuk menyerang SBUB dekat Pensiangan serta membina kubu pada tahun 1915. So peristiwa yang ketiga, Antonom menyerah diri. Surrender kepada SBUB bertujuan menyelamatkan keluarga, pengikut dan kaum Murut. So Antonom dia surrender. Like I said before, if you surrender and then the people will not kill you.
Okay, will not kill you, will not do anything to you. Okay, macam contoh peristiwa Jepun. Okay, Jepun dengan British. Okay, after British bomb Nagasaki, okay, bomb Hiroshima, and then terus Jepun menyerah diri. Mereka tak nak ada pertumpahan darah. Maksud dia, mereka tak nak mereka lawan and then sampai ada lagi orang Jepun yang mati. Jadi, they just surrender lah. Okay, mereka surrender and then the people yang nak attack you takkan buat apa-apa dengan you. Okay, jadi Antonom surrender and then bertujuan, of course lah. Okay, why? Why you surrender? So you have your own reason. Okay, because Antonom dia surrender sebab dia nak menyelamatkan. Okay, want to save his family. Okay, his friends and then the kaum murid. Okay, so of course the kaum murid, if you see here, the word of kaum murid, of course Antonom is also kaum murid. Okay, so you see sebab itulah Antonom surrender. Okay, so next kita tengok Tok Janggut. Okay, ini muka Tok Janggut. Okay, tengok dia ada janggut, right? Okay, tengok dia ada beard. Okay, Tok Janggut. Ini muka Tok Janggut. Jadi, untuk Tok Janggut, tolong ingat ya, Tok Janggut ini, dia untuk negeri Kelantan. Okay, Tok Janggut, dia berada di negeri Kelantan. Okay, so nama sebenar dia Haji Mat Hassan bin Munas. Okay, jadi tolong ingat, walaupun kat sini tak ada pun perkataan janggut, jadi awak kena ingat juga nama sebenar dia. Okay, Haji Mat Hassan bin Munas. Kita tak tahu bentuk soalan nanti macam mana. Jadi mungkin juga dia tak beri gelaran kepada awak. Dia just bagi gambar and then dia suruh awak ubah slide, dia bagi nama sebenar. Jadi awak just kena ubah slide. Okay, contoh muka ini awak kena ubah slide dengan nama apa? Haji Mat Hassan bin Munas. Dia tak bagi kat awak Tok Janggut. Kita tak tahu. Mungkin the question is very tricky, right? Kita tak tahu. Jadi, tolong benda apa yang cikgu letak ni semuanya penting. Jadi, awak kena ingat. Okay? So, dilahirkan di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Okay, so you see here, Kelantan. So, ingat, Pasir Putih, Kelantan. Pasir Putih, Kelantan. Okay, Kelantan State. Iaitu pada tahun 1853. Okay, so sebab penentangannya, iaitu sebab yang pertama, pengenalan sistem penasihat British tidak dipersetujui oleh Tok Janggut. Okay, so semasa zaman Tok Janggut, sistem penasihat British telah dibuat oleh British namun tidak dipersetujui oleh Tok Janggut. Jadi Tok Janggut dia disagree. Okay, about the system penasihat British. Okay, so Tok Janggut dengarlah. Of course lah. Okay, bila dia membuat sistem penasihat British, of course, mestilah 100% British yang control Kelantan State. Okay, that's why lah Tok Janggut tak nak. Okay, dia tak setuju. Okay, dia tidak setuju. Okay, so sebab yang kedua, penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang diperkenalkan oleh British. Okay, so the citizen have to, not have lah, must. Okay, must accept the system, taxes, okay, the taxes system, and then the law about the land. Okay, the peraturan tanah baru yang diperkenalkan oleh British. Okay, so mereka ni orang kata apa? Terpaksa lah. Okay, terpaksa terima. Okay, so macam ni bukannya macam contoh. Cikgu paksa awak buat something and then mestilah awak tak suka, betul tak? Okay, sebab benda tu bukannya awak nak buat. Jadi cikgu paksa awak mestilah tak suka. Okay, saya tak suka kena paksa macam ni. Macam tu jugalah orang-orang ni. Okay, mereka tak suka. Lebih-lebih lagi kena terima sistem cukai yang baru dengan peraturan tanah baru.
Okay, sistem cukai tu awak kena bayar duit. Pasal ini peraturan tanah baru mungkin juga British tak nak orang yang duduk dekat Kelantan tu ada tanah. Mungkin mereka nak tanah banyak lagi pada orang yang memang asal dekat Kelantan. Okay, kita tak tahu benda tu. Okay, so mereka buat macam ni jadi Tok Janggut memang sangat marah lah. Okay, dengan British. Okay, so sebab yang ketiga, peraturan baharu British menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Okay, so the new law yang dibuat oleh British, okay, menimbulkan kesulitan. Okay, make the citizens' life more harder lah, susah. Mungkin you have to pay something. Okay, you will learn in your secondary lah. This one is just basic. Okay, it's just introduction for you lah. Okay. So, peristiwa penentangan. Peristiwa pertama iaitu Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih pada tahun 1915. Okay, so Tok Janggut attack British and then berjaya menguasai, berjaya take the Pasir Putih again. Okay, take Pasir Putih to be dia punya, and then pada tahun 1915, and then peristiwa yang kedua, British menyerang balas. Okay, dia attack balik. Okay, dia attack lagi. Okay, so sebab awal-awal Tok Janggut dah attack and then dia berjaya, right? So British dia attack balik Tok Janggut. Okay, dia attack kubu Tok Janggut dekat kampung Dalam Pupuh. Okay, so cikgu ada tengok dalam satu buku soalan ni, soalan tu dia tanya, okay, di manakah British menyerang balas kubu Tok Janggut? Jadi awak tengok dekat mana? Kampung Dalam Pupuh. Jadi tolonglah ya ingat, okay, nama-nama tempat ni sangatlah penting, okay. Okay, so kita tengok peristiwa yang ketiga. Tok Janggut mati dalam pertempuran tersebut. Jadi, semasa British menyerang balas kubu Tok Janggut ni dekat kampung Dalam Pupuh, Tok Janggut mati dalam pertempuran tersebut. Okay. So, that's it for Tok Janggut. And then, the last one, kita tengok Haji Abdul Rahman Limbung. Haji Abdul Rahman Limbung. Okay, awak boleh tengok muka Haji Abdul Rahman Limbung. Okay, so awak letak dalam kepala awak, Haji Abdul Rahman Limbung ini berada di Terengganu. Okay, dia mempertahankan negeri Terengganu. Okay, ini bendera Terengganu. Terengganu flag. Okay. So, the biodata is nama sebenarnya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Okay, nama dia memang Haji Abdul Rahman Limbung. Just add Limbung only, right? So, you already know the name. The real name is Haji Abdul Rahman. Okay, so ingat juga nama bapanya Haji Abdul Hamid. Okay, so dilahirkan pada tahun 1868 dan dia mati pada tahun 1929 di Mekah. Okay, so kita tengok sebab apa penentangan dia. Okay, sebab yang pertama, okay, baca bersama-sama. Undang-undang baharu seperti peraturan tanah yang diperkenalkan oleh British telah membebankan petani menjalankan kegiatan pertanian. Okay, so British create a new law. Okay, create new law about the land. Okay, about the land. And then dia menyusahkan you. You make the petani life more harder lah. Okay, to do the kegiatan pertanian. Okay, the agriculture. Okay, so sebab yang kedua, British mengugut. Okay, they threaten. Okay, they threaten
akan mengambil tindakan. Okay, will take action, law action. Okay, sekiranya penduduk tempatan enggan membayar cukai. Okay, so British threatened to take law action if the citizen don't want to pay the taxes. Okay, so that's why Haji Abdul Rahman is very angry with the with British. Okay, because of the new law, and then because of the British threaten to take law action lah. Okay, if the citizen don't pay the taxes. Okay, so next kita tengok peristiwa penentangan. Okay, peristiwa yang pertama, Haji Abdul Rahman, cikgu bagi singkatan HAR, ialah peguam di mahkamah yang menjalankan tanggungjawab dia sebagai peguam di mahkamah dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baru di Kuala Temelong pada tahun 1922. Okey, jadi cikgu nak awak tahu sebelum British datang, hidup aman saja sebab kita dah ada peraturan kita sendiri. Okay, because this is our land. Jadi, kita dah ada peraturan kita. Tapi after British datang, okay, they create their own law and then we have to obey their law. Mana boleh macam tu? Sebab mereka datang dari luar and then mereka datang dekat kita punya negara. And then they want to create benda yang, benda yang lain and then we have to obey to them. Kenapa? Mereka just orang yang datang sahaja. Betul tak? Okay. So, peristiwa yang kedua, petani dan pengikut HAR, Haji Abdul Rahman, telah menawan Balai Polis Kuala Berang di Hulu Terengganu pada tahun 1928. Okay. Jadi, mereka telah menawan Balai Polis dekat Kuala Berang. Okay. Di Hulu Terengganu. Okay, peristiwa yang ketiga, British melancarkan serangan balas. Okay, awak tengok serangan balas, dia attack balik. Okay, dia attack sebab dah awal-awal tadi, petani dengan pengikut Haji Abdul Rahman dah ambil balai polis kan. Okay, and then dia dah berjaya membela petani yang ditangkap tu. And then terus British serang, attack. And then Haji Abdul Rahman ditangkap. Okay, ditangkap atas tuduhan menghasut dan dihukum buang negeri ke Mekah. Sebab itulah Haji Abdul Rahman mati di Mekah. Sebab dia dibuang negeri. Macam cikgu kata, contohnya, okay, macam Haji Abdul Rahman, dia memperjuangkan negeri Terengganu. Okay, memperjuangkan negeri Terengganu. Jadi bila dia dibuang negeri, dia tidak boleh datang lagi. Dia tidak boleh datang lagi dekat negeri Terengganu. Jadi dia kena pergi ke tempat lain. Okay, tapi dekat sini dia dah stay. Kena buang negeri ke Mekah. Jadi dia kena stay dekat Mekah lah. Okay, jadi dia stay dekat Mekah and dia tak boleh dah come back. Okay, jadi dia duduk kat Mekah and dia pun mati dekat Mekah. Okay, so that's it for this chapter. So I want you to complete your your exercise book for the unit 5 and then we will discuss at school, okay, for that topic. So kalau ada soalan boleh tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu ataupun boleh melalui guru kelas kamu. Okay, jadi apa-apa boleh tanya saya ya kalau awak tak faham. Okay, itu sahaja untuk unit ini. Jadi cikgu akan beri video untuk unit lain dalam esok ataupun lusa cikgu akan beri kepada awak. Jadi keep update lah. Okay, terima kasih. Bye.